Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak ke udara kan. Tak tahu apa nak cerita sebenarnya, tapi saya nak cerita sikitlah. Walaupun mungkin kalian dah nampak ataupun kalian tak nampak, tapi kita nak cerita sikit berkenaan dengan atuk kita ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita sebanyak 2 kali dan interim sekali. Jadi saya nak cuba kupas sedikit lah daripada perspektif saya lah kan, bagaimana kita melihat atuk pada masa hari ini. Jadi pada masa ni kita boleh tengok atuk ni dalam dua sudut ataupun dua persepsi. Dua persepsi ni maksudnya persepsi yang pertama dan persepsi kedua ni dia punya tanggapan tu cukup lebar dan cukup jauh, dia punya kontra tu kan. Jadi saya cuba kupas lah supaya kita dapat sikit gambaran ataupun kita dapat sedikit idea apa sebenarnya yang sedang berlaku pada diri atuk ini. Jadi kita tengok pada perspektif yang pertama, apa yang cuba kita nak tengok pada diri atuk ini. Pada perspektif yang pertama atau pada sudut yang pertama ini, kita dapat lihat bahawa atuk ini meresahkan orang Melayu dan juga meresahkan kepimpinan negara pada ketika ini, di mana beliau banyak melakukan perkara-perkara yang melukakan hati kita atau melukakan hati orang-orang Melayu, yang mana dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain, sehingga kita rasa macam atuk ni betray ke ataupun memberontak ke ataupun cuba untuk menunjukkan sifat sebenar dia ke terhadap orang-orang Melayu di Malaysia ni. Sedangkan dulu atuk ni cukup anti dengan parti BAP ni, yang mana dia katakan bahawa Lim Kit Siang itu adalah resis. Dengan nada bersahaja beliau bercakap sesungguhnya Lim Kit Siang itu resis, mana parti BAP itu adalah parti resis. Jadi bila keadaan macam ni seolah-olah menunjukkan bahawa atuk ni dah lupa ke apa yang dia cakap dulu kan. Menunjukkan bahawa sama ada atuk ni dah sampai tahap yang tak boleh nak fikir apa yang dia cakap dulu dengan apa yang dia cakap sekarang. Jadi bila melihat macam tu, suasana tu jadi macam kita ramai umat Melayu ni merasa macam tak sedar hati melihat keadaan seperti yang ditunjukkan oleh atuk pada ketika ini. Jadi itu adalah pada sudut yang pertama, di mana banyak perkara-perkara yang atuk cuba tunjukkan pada ketika ini memberi gambaran bahawa dia ataupun beliau tidak begitu senang dengan kesepakatan Melayu yang ada pada ketika ini. Itu adalah perspektif yang pertama, dan perspektif inilah yang ramai orang kita ambil untuk jadikan panduan sehingga menyebabkan kita berasa macam gusar ke mana hal tuju atuk pada ketika ini. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua pula, yang apa yang saya cuba congkel ataupun saya cuba bongkarkan, kalau kita tengok pada tahap yang lebih jauh lagi, pada ketika mana atuk menjadi Perdana Menteri yang ke-8 yang ke-7 hari itu, beliau ada merasmikan persidangan Melayu di Shah Alam, yang mana dihadiri oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO, PAS dan juga parti-parti bersatu, kecuali parti PKR, parti PAN dan juga DAP sudah semestinya. Jadi dekat situ bila atuk memberi gambaran untuk merasmikan persidangan Melayu itu, telah menyebabkan orang-orang DAP merasa gelisah dan mereka cuba melontarkan pandangan bahawa atuk ini macam seolah-olah cuba untuk betray ataupun cuba untuk tidak setia pada Pakatan Harapan, yang kononnya Pakatan Harapan memperjuangkan nasib orang Malaysia, yang mana mereka tidak tertumpu pada bangsa-bangsa yang tertentu. Mereka kononnya berjuang untuk rakyat Malaysia. Tapi atuk bukan
celang-celang orang untuk melihat daripada sudut yang macam tu, bahawa beliau memikirkan satu benda yang lain yang mungkin lebih jauh daripada apa yang kita fikirkan. Jadi apa yang kita nampak di sudut kedua ni adalah Atuk cuba untuk melakukan satu, dia panggil kamikaze. Jadi Atuk plan something yang sukar dibaca oleh pihak lawan dia atau pihak kawan dia, di mana sekarang dalam Pakatan Harapan, langkah-langkah yang Atuk cuba lakukan tu satu yang sangat sukar dibaca. Kerana apa? Dari satu segi kita melihatkan bahawa Atuk bercakap dalam nada yang mengkritik bangsa Melayu, mengkritik kepimpinan Melayu. Tapi apa yang saya nampak atau apa yang kita boleh fikirkan, bahawa Atuk sedang melakukan satu kamikaze yang cukup tinggi dia punya risiko dia, di mana Atuk dalam keadaan situasi yang membunuh dirinya dan juga membunuh dia punya sahabat-sahabat dalam Pakatan Harapan ini. Jadi Atuk punya aim tu, apa yang kita boleh tengok dari segi yang satu lagi, dia sedang menghancurkan Pakatan Harapan sedalam-dalamnya. Bukan setakat hancur daripada luar, tapi dia masuk dalam dan dihancurkan. Mana Atuk melakukannya seorang diri, tanpa dihidu oleh kawan-kawan dia dalam Pakatan Harapan, yang mana daripada natijah ataupun daripada kesan pertama yang kita nampak daripada langkah yang itu lakukan ini adalah kini Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR sudah terkeluar daripada Pakatan Harapan yang besar ini. Jadi di situ permainan ataupun langkah Atuk nampaknya pada langkah yang mungkin langkah yang kelima ke enam sekarang ni, di mana Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat ataupun PKR sudah terkena langkah-langkah yang Atuk susun untuk pecah belahkan Pakatan Harapan ini. Dan sekarang dia telah melakukan satu bentuk pakatan yang baru, di mana tanpa PKR dalam Pakatan Harapan ini. Jadi sekarang dia sudah nampak Abang Non sudah tidak ada majoriti lagi. Dekat situ Atuk berjaya mengkonfirmkan bahawa Anwar tidak dapat jadi Perdana Menteri, sama ada buat kali ini atau membuat selamanya. Jadi sekarang ni dia cuba untuk pecahkan pula Pakatan Harapan satu lagi, yang mana DAP ada PKR. Geng-geng Bersatu ni telah bagi signal, korang pergi jangan geng-geng Melayu ni ataupun dalam Pergerakan Nasional. Sekarang biar aku seorang bersama dengan dia punya kuncu-kuncu dia yang selama 5 orang tu lakukan kerja menggali kubur yang paling dalam untuk Pakatan Harapan yang terbentuk daripada Pakatan ataupun PAN dan juga DAP. Jadi sekarang bila dah terpecah dua, PKR dengan PH yang lagi dua lagi parti tu, mana kerja Atuk semakin senang. Apa aim Atuk seterusnya adalah untuk hancurkan parti DAP pula melalui cara dia. Jadi apa yang Atuk cuba cakap yang dulu masa dia mengutuk DAP yang racist tu semua, sebenarnya Atuk sedang melakukan perkara itu untuk hancurkan DAP dari dalam pula. So dia akan masuk, dia akan join dengan orang, sikit-sikit Atuk akan pecah belah kan kesatuan antara PAN yang terkenal dengan sebagai parti suruhan pada DAP ini. Jadi tugas satu bukan untuk pecah belahkan PAN ni, sebab apa PAN ni petik jari Atuk boleh selesai. Sekarang Atuk tengah pecahkan DAP ini. Kerana apa? DAP ini adalah satu musuh, bukan saja dalam Pakatan tu, tapi adalah musuh dalam selimut di negara kita ini. Kerana apa? DAP cuba menstruktur semula satu sistem yang cuba untuk menguatkan satu golongan yang daripada puak-puak mereka, dan cuba untuk melemahkan satu lagi golongan, itu orang-orang Melayu tanah Malaysia ini. Jadi tugas Atuk bukan yang mudah,
tugas Atuk ada dua saja, sama ada dia akan mati ataupun parti Pakatan Harapan itu akan terkubur buat selamanya. Jadi kita dah nampak satu kesan itu PKR sudah terkeluar daripada tempat ataupun bergabungan Pakatan Harapan, dan ini adalah satu kejayaan pertama untuk Atuk pecahkan Pakatan Harapan itu, dan seterusnya Atuk cuma nak pecahkan DAP, yang mana kita dapat tahu DAP ini dimonopoli oleh keluarga mereka sendiri, keluarga daripada keluarga Lim, di mana ayah dan anak kontrol Disparti, dan Disparti pula kebanyakan orang-orang kuat dalam parti DAP ini adalah saudara mara mereka yang berangkai-rangkai, yang mana ada hubungan langsung dengan kepimpinan di Singapura. Jadi dua sudut situ yang kita boleh lihat atau kita pandang, yang mana ini adalah misi amat berat buat Atuk. Jadi kita doakan supaya apa yang Atuk cuba lakukan untuk pecah belahkan Pakatan Harapan ini memberi kejayaan kepada umat manusia ataupun umat Melayu di tanah air ini. Jadi anda boleh tengoklah yang mana satu anda nak pegang, yang mana anda nak pegang Atuk ni sebagai pembela ataupun Atuk sebagai pejuang berani mati yang sedang melakukan perkara yang mungkin agak mustahil bagi kita untuk lakukan, tapi Atuk dalam proses untuk membuat perkara ini, percayalah. Jadi terpulang pada anda, persepsi anda masing-masing. Saya cuma menyampaikan apa yang saya pandang daripada sudut tertentu, supaya kita ada matlamat atau hala tuju yang seiring dengan hala tuju. Mungkin atau ada hala tuju yang berbeza, tapi aim itu untuk memecah belahkan parti pembangkang yang ada dalam negara kita. So itulah sedikit idea ataupun sedikit gambaran berkenaan dengan situasi politik dalam tanah air kita ini. Jadi kita tak perlu ambil berat sangat apa yang Atuk cuba kritik di media sosial ataupun di dada-dada akhbar. Kita just lakukan kerja kita, abaikan. Sebab apa? Biar Atuk lakukan seorang diri, kerana dia tahu apa yang dia nak buat. Cuma kita kena susun perjalanan kita seterusnya agar bangsa kita tidak dipelekehkan lagi, baik di bumi tanah Melayu ini ataupun di dunia sekalipun. Jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.